Baik. Segala puji bagi Allah. Sifat yang pertama apa dia Allah Ta'ala sebut dalam tu? Bagi segala puji bagi Allah, Tuhan apa? Hakim. Tuhan yang Maha Hakim. Apa dia maksud Hakim ni? Hakim ni maknanya bijaksana. Segala pujian bagi Allah Ta'ala yang Maha bijaksana. Boleh tulis satu-satu. Ini cara ni satu kitab kongsi ramai-ramai. Saya hurai satu-satu. Kemudian tuan-tuan tulis. Baik. Kita muallif kitab kita ni dia mula dengan segala puji bagi Allah. Mana itu sebagai apa? Sebagai adab kita makhluk. Yang mana kita ni sebab tu kalau kita nak mulakan ucapan apa pun alhamdulillah dulu. Sebab nikmat Allah Ta'ala bagi. Nikmat dalam bentuk yang pelbagai, nikmat Allah Ta'ala bagi. Jadi segala puji itu sesuai dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Okey. Dia ungkapkan sifat Allah yang pertama ialah Al-Hakim. Hakim ni Allah Ta'ala yang Maha bijaksana. Sebab pengarang kitab kita ni dia nak tuliskan sesuatu maksud yang amat mendalam tentang sifat-sifat makhluk yang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia mulakan dengan Al-Hakim kerana dengan sifat Hakim bijaksana Allah Ta'ala ni lah dia menurunkan kefahaman kepada kita. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala juga menghiasi segala bentuk kejadian alam ni dengan segala bentuk bijaksana Allah Ta'ala untuk kita ambil pengajaran. Contoh macam kita tengok dari sudut apa? Kita tengok alam ni. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Itu atas dasar apa? Hakimnya Allah Ta'ala bagi orang yang menggunakan akal fikiran yang untuk melihat segala keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti dia akan jumpa. Apabila dia ada tujuan, niat dia untuk melihat alam ni dengan asas melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pastinya dia akan jumpa kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ni maha hebat dalam penciptaan dia. Itu maksud Hakim. Baik. Kemudian lagi amat murah dan mulia. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bijaksana ni dia menciptakan segala apa yang ada di atas muka bumi ni dengan penuh kenikmatan untuk manusia ambil manfaat. Jadi Allah Ta'ala sediakan bumi ni sehebat-hebatnya untuk manusia ambil manfaat. Ambil lah. Carilah nikmat. Sebagaimana ayat dalam surah Jumaat dia kata apa? Wa idza qudiyatis solah. Apabila kamu telah selesai sembahyang, wa bataru min fadlillah. Carilah akan segala nikmat ataupun kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Maknanya Allah Ta'ala sediakan bermacam-macam nikmat. Sebab tu kalau kita rajin usaha di atas muka bumi ni, kita akan dapat macam-macam. Cuma orang kita yang jenis malah. Kalau kata orang yang muka Islam tu, dia buat macam-macam. Dia tanam, kalau kata tanah ni, orang Cina contoh dia tengok. Dia tak ada tanah, tapi mana tanah sudut di tepi jalan ke apakah, walaupun hak kerajaan ke apa, dia buat untuk dapat manfaat, dia dapat hasil. Hak kita ni dok kata aku tak ada tanah nak menanam apa, sedangkan hak Cina tak ada tanah tu, dia pergi minta. Macam contoh tanah TNB yang pencawang tu kan. Pencawang tu sebenarnya TNB bukan bagi sewa apa, pergi buat surat permohonan lah. Kata nak tanam apa, nak tanam ubi kayu ke, nak tanam apa ke, buat. InsyaAllah boleh duit. Tapi kita ni jenis malah. Alasan ada dia. Bersebah sebab kita ni malah. Bersebah ni tetap menanam ke apa, nak tanam apa, tanah pun tak ada. Sedangkan ada, kita boleh usaha banyak tempat-tempat yang boleh kita hasilkan. Ataupun tanah-tanah terbiang, pergi minta, cik ni tak buat apa ni, bagi kami lah sewa sikit tanah ni, nanti saya dapat hasil baru saya bayar. Tak ada masalah. Tapi kita orang Melayu ni lemah dan jenis pemalas. Jangan jadi duk malas gitu no. Itu dari sudut dunia lah.
Kalau dari sudut akhirat pula, yang Allah Ta'ala kata Maha Pengasih ni, Allah Ta'ala telah sediakan kepada kita peluang-peluang dan ruang-ruang untuk kita buat kebajikan dan juga pahala yang banyak. Jadi dari sudut apapun yang kita buat, Allah Ta'ala akan pasti memberi nikmat-nikmat pahala yang banyak kepada kita. Okey, itu dia. Lagi Maha keras, lagi amat kasih sayang. Baik, pasal apa dia bawa pula dengan sifat keras? Keras ni maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni berkira. Dia cukup berkira dengan hamba-hamba dia. Jangan duk buat tak betul lah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah, Allah Ta'ala akan nilai. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Besar zarah kejahatan pun Allah Ta'ala akan nilai. Sebab tu Allah Ta'ala ni lebih berkira daripada mamak yang berkira. Mamak ni jangan duk kira lah. Dia duk kira tu 5 dit dia kira. Seduit pun jangan duk tipu dia. Jadi kalau mamak tu berkira, Allah Ta'ala lebih lagi berkira daripada manusia yang berkira-kira. Tu kata keras Allah Ta'ala. Satu. Maksud yang kedua, keras ni bagi orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat tapi dia tak melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah. Allah Ta'ala perintah nikmat tadi, dia kufur, maka Allah Ta'ala akan kenakan azab kepada dia sesuai dengan kufur nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Patutnya kita ni bersyukur pada Allah. Kita makin jadi orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu selepas tu pengarang kita ni dia kaitkan dengan sifat penyayang kan. Lepas kerasnya Allah Ta'ala, sifat penyayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ni bukanlah keras sepanjang masa. Keras itu hanya bagi orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala saja. Dan keras itu maksudnya juga kalau orang yang buat baik, walaupun sebesar zarah buat baik, tetap Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebab Allah Ta'ala bersifat penyayang. Nampak tak? Okey, seterusnya. Baca Melayu dah. Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Okey, Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. 7 petala bumi kah? Okey. Bumi. Bumi tak ada 7 petala kan? Pergi tambah siapa? Bumi ni dia tak ada petala. Bumi ni bumi ni seketui lah. Maknanya bumi ni sebiji lah. Tapi langit ni Allah Ta'ala cipta luas. Langit tu lebih luas daripada bumi. Yang ni kalau dulu mungkin orang dulu tak boleh nak buktikan. Tapi manusia yang Allah Ta'ala bagi teknologi ni, dia boleh buktikan. Contoh kita mendoroka alam, alam semesta ni, bila kita naik ke langit, kita nak cari ke mana penghujung, takkan jumpa. Takkan jumpa sebab kita tak mampu. Dan Allah Ta'ala ni mencipta tu tanpa ada batasan mungkin, wallahu alam kan. Bagi kita manusia duk cari ni tak jumpa lagi. Takat teknologi NASA yang ada yang paling hebat ni, dia jumpa satu planet yang 24 kali ganda, 24,000 kali ganda daripada bumi. Maknanya bumi ni dari nisbah planet yang mereka jumpa tu, planet tu lagi besar dan bumi ni sebesar pasir. Kalau kata bola sebiji, bumi ni nak dibandingkan bumi pasir dengan bola. Saya apa? Saya 18, saya 24, apa ni besar? Dengan bumi ni. Maknanya itu baru dalam lingkungan manusia yang boleh kenal pasti. Tapi planet tu pun dia ada satu lagi planet, galaksi yang lagi luas daripada tu. Tu Allah Ta'ala kata, pengarang kita ni memuji Allah atas dasar Allah Ta'ala ni maha hebat dari segi penciptaan dia. Okey? Lagi? Dengan kadar. Dengan kadarnya dan mengira-ngira. Mengira-ngirakan segala pekerjaan dua negeri ini dengan
Dengan hikmah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta segala-galanya, kemudian Allah Ta'ala mengira-ngira, maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menilai daripada setiap pekerjaan manusia di dunia dan diberikan ganjaran kepada manusia di akhirat. Okey, terus. Yang menjadikan segala manusia di dalam yang terlebih okey, mai kawan-kawan bantu ramai-ramai kat bawah. menjadikan segala manusia di dalam yang terlebih terlebih apa? Menjadikan manusia di dalam yang terlebih mana tengok dalam kita nak baca. tunjuk tahu lah. Baik, yang menjadikan segala manusia di dalam yang terlebih elok. Kok mana ni? Yang terlebih elok, alif ya lam qaf. Ni bahasa orang tua-tua. Dan kalau siapa yang ngaji Rumi lah memang jadi macam tu. Peluh je kan. Macam mana makcik? Boleh baca belakang tu? Jumpa dah? Jumpa ni? Buku kitab sama ke? Sama. Muka surat 4. Apa tak abang? Muka surat 4, dia dalam kurungan tu kitab muallif radhiyallahu anhu, barisan yang keempat dari atas tu. Bukan daripada atas sekali, daripada hak yang tengah tu. Barak. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Yang menjadikan segala manusia yang terlebih elok. Pendiriannya, yang lebih elok pendiriannya. Dia betul pendiriannya maknanya kejadiannya lah. Yang terlebih elok kejadiannya. Wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun, dan tiada dijadikan jin dan insan melainkan kerana ibadat akan dia. Laju dah sikit lah. Tak apa, ni bukan nak bandukan, ni nak bagi semangat ni. Lepas ni aku ni tak boleh baca ni. Lepas ni boleh baca. Baik. Wa ma khalaqal jin wal ins illa liya'budun. Dan tiadalah dijadikan jin dan insan itu melainkan kerana ibadat akan dia. Ini kita tak payah hurai, faham dah. Wa tariqu wadih lil qasidin wad dalilu alaihi li ihai lin nazirin, walakin Allah yadillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan jalan itu amat nyata. Jumpa dah? Ada kitab tu. Mereka pun pening pula dah. Dan jalan itu lebih nyata segala orang yang mengqasad akan dia. Jadi jalan untuk kita menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni akan lebih dipahami bagi orang yang ada tujuan nak cari jalan tu. Jadi macam kita main mengaji ni lah. Kalau mengaji tak ada niat untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan jadi semak perut. Bahasa kita, semak perut. Tapi bagi orang yang ada qasad, yang ada niat lillahi ta'ala, maka akan jadi jelaslah insya-Allah. Dengan sebab kita mengaji kerana Allah Ta'ala beri nikmat yang kita kepada kita banyak tadi, yang kita faham sifat-sifat Allah, kita akan dapat banyak kebaikan. Dan dalil atasnya amat nyata bagi orang yang menilik akan dia. Jadi bagi siapa yang masuk menilik ni, orang yang mengkaji dia. Bagi orang yang mengkaji, dia akan dapat petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyesatkan orang yang dikehendakinya. Dan Allah Ta'ala akan menyesatkan orang yang Allah Ta'ala nak. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala tahu pasal apa dia nak menyesatkan orang tu. Kerana mungkin orang tu memang dia tak mau.
Macam kita main mengaji pun, kalau dia main mengaji kerana terpaksa, dia tak mau, dia tak akan dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hak tu hak yang kita duk hurai tu satu jelas kepada dia, orang lain semua faham, dia tak faham. Pasal apa? Kerana dia tak mau, ataupun hatinya tak sepenuh nak mengaji, maka Allah Ta'ala tak akan buka pintu kefahaman pada dia. Nampak tak? Baik. Dan menunjukkan orang yang dikehendakinya, dan Allah Ta'ala memberi hidayah bagi siapa yang dia nak. Allah Ta'ala akan bagi tunjuk pada siapa yang dia nak. Dan ialah Tuhan yang terlebih mengetahui dengan orang yang dapat petunjuk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih mengetahui siapa-siapa yang dia bagi petunjuk tu. Jadi jangan kita duk tikai, jangan kita duk tikai Allah Ta'ala. Pasal apa Allah Ta'ala tak bagi semua orang dapat hidayah ni? Pasal apa Allah Ta'ala pilih orang tertentu? Jangan duk tikai. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Kita pun tak tahu tentang diri kita ni. Pasal apa Allah Ta'ala tak bagi-bagi lagi yang kita duk minta? Kita pun tak tahu pasal apa Allah Ta'ala tak bagi. Walhal Allah Ta'ala tahu apa yang ada tersirat di dalam hati kecil kita ni. Yang tu Allah Ta'ala lebih mengetahui. Kadang-kadang kita pun tak perasan niat jahat kita tu. Niat jahat yang tak apa elok yang menyebabkan Allah Ta'ala tak bagi lagi hidayah kepada kita tu, pasal ada niat-niat yang tak baik, ataupun ada tujuan-tujuan duniawi yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak buka hidayah, pintu hidayah bagi kita. Nampak tak? Jadi jangan tikai Allah Ta'ala. Jadi perbetul kita duk mengaji ni, cuba tilik. Ni kita pinjam bahasa dia. Tilik diri kita tu makna kaji diri kita ni. Kenapa? Untuk apa? Untuk apa aku diciptakan? Okey, jadi bila kita fikir yang tu, aku hidup di dunia ni pasal apa aku nak buang masa? Jadi bila kita duk fikir benda yang macam tu, kita tilik diri kita, maka di situ barulah kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau takat kita nak mengharapkan syurga dan nikmat-nikmat, orang yang macam ni tak akan dapat hidayah Allah Ta'ala juga. Kalau takat kita nak beribadah kepada Allah Ta'ala kerana nak pahala, orang yang macam tu tak akan dapat hidayah juga daripada Allah. Dia tak akan dapat benda yang hikmah yang lagi besar, yang boleh menambah lagi. Bukan takat dia harap 70 pahala tu, lebih daripada itu pun Allah Ta'ala boleh bagi kat dia. Jadi sebab itu bagi kita yang faham ni, lil qasidin ni, bagi orang yang ada qasad untuk nak dapat kecintaan Allah Ta'ala, nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita cubalah letakkan matlamat kita tu untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata, bukan nak dapat sesuatu dalam bentuk balasan-balasan dia. Sebab kalau kita nak balasan dia, kita tak akan dapat hikmah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya itu kena belajar ikhlas tu, belajar ikhlas. Baik, kemudian dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan salamnya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala anbiya dan mursalin, dan atas segala keluarganya yang abrar, lagi bahagia, lagi bahagia akan kamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kebahagiaan. Kalau kita disimak dalam ayat tu, al-abrar tayyibin ajma'in, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi segala kebahagiaan dengan selawat tu tadi. Tuan-tuan, selawat ni jangan kita duk cemburu pula, kita duk selawat atas Nabi SAW, mereka yang dapat baik ni, kita ni mana dia? Jangan duk nampak tang tu. Sebenarnya Allah Ta'ala bagi baik yang baik-baik sekaliannya. Allah Ta'ala bagi kat kita semua. Sebab tu Nabi memberi satu galakan kepada kita, satu selawat yang kita selawat kepada Nabi, Allah Ta'ala balas balik 10 selawat kepada kita. Jadi walaupun kita sebut ahli keluarga Nabi ke apakah, jangan pula sebenarnya ahli keluarga yang betul-betul takwa ni dia tak akan terkesan dengan doa ni. Sebab tu kadang-kadang kalau yang ahli dunia, walaupun dia ni di keturunan Rasulullah SAW, dia akan duk bangga, aku ni keturunan Rasulullah, tapi dari segi amalan tak ada pun. Jadi sebab tu yang syekh-syekh duk marah pada adik-beradik dia lah. Pasal apa? Sebab kemuliaan tu bukan pasal orang doa kat hang, tapi pasal amalan hang tu yang nak dapat doa manusia tu kepada hang. Tu dia. Jadi kita pun sama lah tuan-tuan. Sebenarnya
Doa ajma'in tu semua masuk kat kita. Tapi bagi orang yang taat saja dia akan dapat panggu daripada doa-doa yang didoakan oleh orang-orang yang berdoa. Jadi harap-harap kita dapat panggu samalah. Tapi sebelum nak dapat panggu, kena layakkan diri kita duduk bersama at-tahirin tadi ni, golongan yang membersihkan dirinya. Baik. Ya'lamu ya akhuni, ya ikhwani, as'adukumullahu, dan ketahuilah oleh kamu sekalian, hai saudaraku, telah memberi bahagia akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan kami dengan keredaannya bahawasanya segala ibadat itu buah ilmu. Jadi segala ibadat itu adalah buah ilmu. Maknanya kena ada ilmu dulu. Kena ada ilmu, barulah dia mendatangkan kemanisan pada amalan. Kalau kita beramal tanpa ada ilmu, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Orang yang ada ilmu tapi tak beramal, dia akan diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata kita nak dapat kemanisan ibadat, mestilah dengan ilmu. Dan faedah umur, dan juga Allah Taala bagi kepada kita ni tahap umur kita, dan hasil yang dituntut bagi hamba, dan minta benda, perniagaan segala awliya. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita segala kebaikan, dan hasil yang dituntut tu bagi kita. Mana daripada hasil kita tuntut ilmu, kita akan dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan beri segala kebaikan-kebaikan sebagaimana Allah Taala beri kepada golongan awliya. Dan jalan bagi segala orang yang atqiya, yakni yang takut, jalan bagi orang yang takut, maka kita akan dapat dengan sebab ilmu kita beramal, kita akan dapat menelusuri jalan-jalan para nabi dan juga jalan-jalan para golongan yang bertakwa, dan bahagian yang ketinggian dan tempat qasad yang mempunyai cita-cita. Jadi kita akan dapat juga makam yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tempat qasad yang mempunyai cita-cita, mana kita akan menemui hikmah-hikmah di dalam amalan-amalan kita tadi ni. Macam saya cerita bab puasa tadilah, mai mana ilmu tu? Ilmu tu daripada amalan. Bila kita dah ada satu maklumat, lepas tu kita beramal, kemudian kita benarkan tujuan hidup kita dengan tujuan amal kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka kefahaman kepada kita. Baik, dan orang yang karam, dan orang yang karam dan kerajaan laki-laki dan ikhtiar mempunyai mata hati. Ni kau pernah pula. Orang yang karam ke keram? Orang yang karim sebenarnya, dan kerajaan laki-laki dan ikhtiar yang mempunyai mata hati, dan iaitu jalan orang yang dapat bahagia. Maknanya Allah Subhanahu wa taala kata, pengarang kitab kata ni, bagi orang yang beramal tadi ni, dengan ada ilmu, dia dah beramal dan dia akan bertambah hikmah, maka dia akan dapat mengikuti jalan para nabi, jalan para orang awliya, dan juga mempunyai hikmah-hikmah dalam kehidupan dia, dan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kerajaan, kehebatan dan ikhtiar mempunyai mata hati. Maknanya orang yang dapat hikmah dari sudut amalan-amalan yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan iaitu jalan orang yang dapat bahagia dan jalan syurga. Maknanya hakikatnya orang yang ni dia cerita satu-satu daripada jalan awliya, jalan orang-orang yang baik ni, macam mana nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada mereka. Sebab tu golongan-golongan ni termasuk dalam golongan arifin, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan bagaimana tarbiyah Allah Taala, kenal dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Maknanya depa ni dari setiap apa yang berlaku dalam kehidupan mereka, mereka dapat memahaminya dalam sudut
positif, dan mereka akan bertambah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan kebahagiaan dan jalan syurga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ana rabbukum fa'budun, wa ana rabbukum fa'budun, dan aku Tuhan kamu, maka sembah oleh kamu. Maka sembah oleh kamu. Jadi kita akan jumpa kebenaran sebagaimana Allah Ta'ala kata, aku adalah Tuhan kamu, maka hendaklah kamu sembah aku. Maknanya kesimpulan daripada maksud ayat tu dapat kita hayati dalam kehidupan kita. Baik. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, kita tolong tanda. Lepas ni baca apa ni? Okey, hari ni berapa bulan? 1 bulan 6. Okey, lepas ni berapa duit kita ni? RM8 saja. Bagi duit kat mana? RM10. Habuan dia pergi beli. Sebiji RM8. Tapi dia jual RM10. Okey, ada tanda tu. Okey, minggu nak mai sekali, tapi nak mai tak ada. Nak puasa dah, lepas puasa. Lepas puasa kita sambung kitab ni. Jadi kalau hak tak reti baca pun, bila saya baca tuan-tuan tengok, kalau nak tak reti batang, bubuh baris. Walaupun baca kod Jawi. Sebab lama-lama dia akan faham. Macam tu lah saya mengaji dulu. Sebab kita mengaji Jawi, kod lain, eja lagu lain, batang lagu lain. Yang ni eja lagu lain, bunyi lagu lain. Jadi dia tak sama. Itu nikmat baca kitab turas. Bila kita baca kitab ni, dia akan, tak tahulah, bila saya baca lagu tu, dia main ilham tu, Masya Allah. Macam mana kita duk mengaji, teringat balik dulu kita mengaji lagu mana, dia turun ilham tu. Jadi sebab tu kalau boleh dapatkan kitab tu, dan sebulan lebih lagi untuk sebelum Ramadan. Lepas Ramadan besok kita sambung, InsyaAllah. Beli kitab ni tahu lah. Ada ya, kitab ni insya-Allah ada. Bagi nama kod, kalau boleh cari sendiri, pergi cari dia. Kalau siapa yang tak mau cari, nak ni, boleh bagi nama dengan bagi duit, dengan bagi nama saja. Sebab kawan kita ni tak ada modal, dia bukan orang kata apa, kayawan lagi. Orang tak apa nak kaya lagi. InsyaAllah nanti dia kaya lah. Tapi sebelum dia nak kaya ni, kena bantu dia sikit, InsyaAllah. Baik, ada soalan berapa kod boleh kita kongsi pada malam ni, kalau ada lah. Kalau ada soalan, fadhal. Assalamualaikum. Hakikah? Surah Fatihah. Ya. Baik. Yang tu satu amalan yang memang diperturunkan kepada kami lah. Saya pun diberikan amalan yang sebegitu rupa. Macam contoh, setiap kali lepas kita zikir am, memang kita disunatkan ataupun digalakkan untuk menghadiahkan Fatihah kepada Rasulullah, menghadiahkan Fatihah kepada guru-guru kita, menghadiahkan Fatihah kepada orang-orang yang kita sayang, mak ayah kita, isteri-isteri kita, anak-anak dan sebagainya. InsyaAllah yang tu memang termasuk satu amalan salafus salih yang memang diamalkan, dan memang kita akan dapat rasa dia punya nikmat. Hubungan tu semakin erat, semakin baik. Kalau kita mengharapkan Nabi SAW ni berhampir dengan kita, kita hadiahkan tanda kita ni berterima kasih kepada baginda. Begitu juga kita menghadiahkan Fatihah kepada guru-guru kita. Tanda apa? Tanda terima kasih. Sebab kita nak bayar dengan duit, memang nilainya tu tak sama. Sebab mereka bagi sesuatu yang lebih berharga. Bila kita kenal Allah, punca rezeki itu Allah Ta'ala turunkan. Banding dengan RM10, RM20 kita bagi, itu tak bernilai dah. Sebab tu kita hadiahkan Fatihah itu sebagai tanda syukur kita kepada guru-guru kita. Termasuklah mak ayah kita,
termasuklah isteri ataupun suami ataupun anak-anak kita, yang mana mereka ni sebenarnya menjadi aset kepada kita yang boleh kita menambahkan kebaikan. Dengan isteri kita, kita buat baik dapat pahala, kita bagi nafkah dapat pahala. Macam tu juga suami, kalau kata kita lakukan ketaatan pada suami, kita dapat pahala. Dan jalan untuk masuk syurga pun dengan suami dan isteri yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Begitu juga dengan anak-anak. So bila kita ni menghadiahkan Fatihah atas dasar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan buka lebih besar lagi nikmat-nikmat, dan juga Allah Ta'ala buka kebahagiaan. Nikmat yang paling besar dunia ni apa dia tuan-tuan? Kebahagiaan. Bahagia dunia dan kejayaan di akhirat. Itu lagi besar. Jadi tak ada masalah lah kalau kita nak beramal. Memang yang tu yang diijazahkan, dan yang tu memang diperturunkan untuk kita beramal dengannya, insya-Allah. Allah a'lam. Baik. Afdal. Seorang afdal macam tu. Kalau ada masa, afdal macam tu. Kalau tak ada masa, umumkan saja. Kalau malas mak, habang kata semuanya, anak-anakku semuanya, lepas tu saudara-saudaraku semuanya. Kalau kita ada masa panjang, bolehlah kita satu-satukan. Sebab dia lebih mengikratkan lagi. Kalau kita sebut satu-satu, maknanya kita ingat, dan ingatan tu atas dasar syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu lebih afdal. Ya, boleh. Kalau ada masalah, kalau kata 100 orang 100 kali baca Fatihah, tak ada masalah. Pahala baca tu banyak kan. Boleh, tak ada masalah. Yang nak anugerah tu Allah Ta'ala. Kita ni usaha ikhtiar saja sebagaimana yang diwariskan kepada kita dari segi amalan-amalan tu untuk kita beramal. Allahu a'lam. Baik. Ada lagi? Ambil dah. Ni adik-adik ni tak tahu nak tanya apa. Dapat nasi lah. Lagi balik goreng cengkering. Okey, cukup takat tu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang dan lemah tu kalimat sasni. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ala siratikal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.